السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tambahnya Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana ganjaran yang Allah sediakan bagi orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah taala akan tempatkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada aw raha. Yang mana sesiapa saja yang pergi dan balik daripada masjid ataupun tempat sujud, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya tempat di syurga setiap kali dia pergi dan balik. Jadi banyaklah ganjaran-ganjaran. Ini salah satu yang disebut riwayat Muslim. Ini salah satu hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, bahawanya Allah Ta'ala sediakan
tempat yang khusus bagi orang yang berulang alik ke masjid atau ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kan, nak menunjukkan kita ni berada di jalan keredaan Allah. Allah redha, Allah bubuh seorang tu dalam syurga. Allah murka, Allah bubuh seorang tu dalam neraka. Jadi ni jalan, ni Allah tunjukkan inilah satu jalan daripada beberapa jalan yang mana Allah Ta'ala redha di atas jalan tersebut. Jadi kita kena syukur. Sebab Allah Ta'ala letakkan kehendak dia. Bukan kehendak kita pun, kita tak ada kehendak pun. Kita tidak mempunyai kehendak. Ada ikhtiar pun, ikhtiar yang tak boleh bagi bekas. Ikhtiar yang tak boleh buat apa-apa pun. Just cuma ikhtiar saja. Kan? Tapi yang menjayakan segala ikhtiar kita, yang menjayakan segala usaha kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena terima kasih kepada Allah. Allah Taala bubuh kehendak-kehendak kita. Duduk dalam masjid ni, kemudian tahan diri kita lagi. Tahan diri kita daripada kita balik rumah. Bukannya senang. Kadang-kadang rumah jauh tapi sanggup balik. Tapi pasal kita dah nampak dah kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan, kita tahan diri. Ini pun satu ganjaran yang lain. Ini pun satu ganjaran yang lain. Nak bagi tahu tu, banyaknya ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan bagi umat ini. Sehingga Nabi-Nabi terdahulu mencemburui akan umat ini. Sehingga ada Nabi yang ingin menjadi umat ini, seperti Nabi Isa AS. Sehingga dia berdoa kepada Allah untuk jadi umat ini. Allah terima dia. Besok, di akhir zaman besok, hampir-hampir kiamat, maka Nabi Isa AS akan turun di muka bumi ini, untuk bunuh Dajjal. Dan turun bukan sebagai Nabi, tapi turun sebagai umat Nabi SAW. Dan dia membawa syariat Nabi SAW. Allah Ta'ala nak bagi tahu kemuliaan umat ini. Jadi kita kena rasa banggalah jadi umat Nabi SAW. Dan janganlah kita lupa apabila kita pergi ke bumi kota suci, jangan lupa kita ada niat dalam hati, tak sabar-sabar nak bertemu dengan Nabi. Sebenarnya apabila barang kita dah sampai dekat hotel tu, sebenarnya pertama perkara selepas tu apa yang kita nak buat, terus ziarah Nabi dulu. Pergi masjid Nabi, pergi ziarah dia dulu, pergi salam kat dia dulu. Aku datang nak bagi tahu betapa sungguhnya kita terhadap Nabi SAW. Bukan kita relax dulu, baring dulu. Jauh perjalanan. Kalau yang pergi daripada Mekah dulu kan, 6 jam kalau naik kereta api tu lajulah, naik bas jauh. Ni baring dulu lah. Dah relax sikit kan baru pergi. Sebenarnya kalau segi adabnya kita kena terus pergi. Bertemu dengan Nabi SAW. Dikhawatiri tak sempat jumpa. Yang seorang pun tak tahu bila dia Allah Ta'ala akan tarik kita. Jadi cepat-cepatlah pergi sana. Bukannya senang, bukannya dekat. Kalau macam pergi Congkau tu senang kan. Start motor sampai dah Congkau. Ini nak pergi start motor tak sampai-sampai jadi sebab itulah kita kena syukur pada Allah SWT. Allah SWT jadikan kita sebagai umat Nabi SAW. Jadi insyaAllah atas masuk perkara tu kita sambung pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati, karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indunusi Al-Mandili. Jadi kita sambung pengajian kita pada muka surat 38. Tiba pada dan ketahui olehmu. Masih lagi dalam bab marah, bab menahan marah, dan bab akhir bab marah ni, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumin fi daraini amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya menahan akan marah itu, dan ketahui olehmu bahawasanya ketahui olehmu itu menahan akan marah itu
kelakuan yang sangat baik. Jadi tahan marah ni satu perkara yang sangat baik, kan? Yang mana telah dicontohkan daripada nabi-nabi, para anbiya alaihimus salatu wassalam, yang mereka memiliki sifat kesabaran yang tinggi. Dan walaupun sifat kesabaran ni perlu kita usahakan, tapi kita jangan minta doa untuk sabar tu. Kadang-kadang orang tak tahu dia doa, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar. Jadi nak jadikan orang yang sabar, nak tahu dia boleh sabar tak sabar, Allah datangkan uji. Maksudnya dia tak boleh doa macam itu. Kan, Allahumma ja'alna sabura, ya Allah jadikanlah aku golongan orang yang sabar. Standby lepas tu Allah Taala datangkan ujian. Nak tengok dia sabar ke tak sabar. Kan? Sebenarnya doa kesabaran ni jangan kita minta. Seolah-olah kalau kita minta doa kesabaran ni, seolah-olah kita meminta ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi apa yang kita perlu minta? Kita minta Allah Subhanahu wa taala supaya permudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Kita minta kemudahan je. Kan? Jangan minta uji, kan? Jangan diuji. Segi nak uji juga, berilah kejayaan dalam ujian tersebut. Ini tak apa. Tapi jangan minta doa kesabaran. Jadi apabila Allah datang uji, tengok sabar. Kalau kita betul memang kita dah memang orang yang sabar macam pada anbiya alaihimus salatu wassalam, tak apa. Kan mereka tetap sabar. Apa jua yang datang kepada mereka sedikit pun tak terkesan di atas apa perkara yang berlaku. Sebab apa? Mereka dah nampak perkara di sebalik itu. Siapakah yang datangkan perkara tersebut? Dah nampak dah nabi-nabi, kan? Dan sehingga nabi-nabi ada yang diangkat sebagai rasul, yang diangkat sebagai rasul ulul azmi. Sebab apa? Sebab ketabahan dia dalam kesabaran. Tabah dia menghadapi ujian yang sangat-sangat dahsyat. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu seketika berlaku Nabi SAW safar pergi ke Taif. Kan? Bagaimana orang Taif melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nabi ni orang yang mulia. Takkanlah Allah tak tahu Nabi itu kena baling batu. Takkanlah begitu. Tak ada. Allah nak uji. Nak bagi tahu tu, setiap ujian sebenarnya Allah Ta'ala nak meningkatkan darjat seseorang. Dan ini Nabi faham. Dan ini Nabi faham. Sebab tu Nabi kata fala ubali dalam doa kan. Aku tidak peduli ya Allah, kau datangkan apa saja, aku tak peduli. Yang penting kau tak murka kepada aku. Yang penting kau tak marah kepada aku. Apa jua yang datang aku terima. Ini dia. Ini kita nak jadi macam ni yang kena banyak mujahadah. Tapi apabila kita tak faham perkara ni, kita nampak perkara tu berlaku, perkara tu yang berlaku, tak nampak di sebalik siapa yang melakukan perkara tersebut, itu yang kita hilang sabar. Kita sebab apa? Kita mata hati kita buta. Mata hati kita tak nampak di sebalik itu. Apakah perkara itu berlaku, siapa yang buat perkara tersebut. Kan seperti mana Syekh ni dah ceritakan tentang ramuan ataupun jamu yang untuk kita menyembuhkan penyakit marah. Salah satu tengok kepada marah itu sendiri. Siapa yang jadikan perkara marah itu? Kan Allah jadikan. Jadi dah tahu Allah jadikan, kita dah tahu dah. Memang kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diuji. Kan Allah Taala bagi tahu, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia daripada air mani, kemudian kami nak menguji mereka, kami jadikan mereka itu penglihatan dan pendengaran. Allah nak uji kita. Jadi dah tahu lah. Apabila kita tahu itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
maka apalah sangat sekiranya kita ni dimarahi oleh orang lain, orang-orang. Tetapi besok di akhirat kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memarahi kita besok malu pula kepada kita. Tu dia. Kalau kita faham perkara ni, masya-Allah, dunia negara ni jadi aman. Tapi pasal tak faham, tu yang jadi cabalah, gaduh dan sebagainya. Itu dia. Jadi menahan marah itu satu kelakuan yang sangat baik. Telah memuji akan dia yang kelakuan yang sangat baik itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, wal kadhiminal ghaiz. Dia ambil ayat tu panjang. Tengok pada surah Ali Imran ayat 134. Kan? Kau tengok ayat tu daripada apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Lepas tu masuk wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kan ayat tu. Kan, bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala sediakan syurga bagi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu siapa dia? Orang yang menginfakkan harta dia. Yunfiku nafis sarra, bersegera dia menginfakkan harta dia ketika senang dan ketika susah. Kemudian wal kadhiminal ghaiz. Masuklah ayat ini. Dan seperti mana menahan dia akan marah. Kazim. Nama Kazim kan Ustaz Kazim. Kazim tu menahan. Menahan akan marah. Biasa orang nama Kazim ni lembut orangnya. Biasa orang Kazim ni, orang ni lembut, bukan lembut macam au tu, bukan yang macam kunyit tu, bukan. Mana lembut tu hati dia tu lembut. Jangan fahamlah ni nama dia Kazim yang lembut macam ni. Jangan nak buat nama anak Kazim. Kazim tu sifat hati tu lembut seperti mana sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi sifat hati lembut. Tak kisah orang buat apa saja kat kita, alhamdulillah. Ni Kazim. Sifat Kazim ni menahan. Menahan mereka itu akan marah. Iaitu tahan marah ni bukan senang. Bukan senang nak tahan marah. Sebab tu apabila kita banyak buat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan apa yang Syekh ni ajarkan kita sebelum ni, ramuan-ramuan tu, makjun tu ramuan lah. Ramuan-ramuan bagaimana nak hilangkan kemarahan, kita amalkan dia. Jadi insya-Allah kita akan menjadi satu orang yang mulia di sisi Allah. Salah satu nak dapatkan sifat Nabi, salah satu ujian dia lah sifat marah. Setiap Nabi semua diuji dengan sifat marah. Bukan setiap Nabi saja, bahkan setiap manusia diuji dengan marah. Tengok, dia berjaya ke tak berjaya. Sebab tu Nabi kata, orang yang kuat bukanlah orang yang melawankan, bukan ahli gusi yang melawankan lawan dia. Tapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menahan akan kemarahan dia. Bukan senang nak tahan marah ni tuan. Kan? Kerja kita ni asyik nak marah, sikit-sikit nak marah. Langgar batu pun marah batu tu balik. Kan? Langgar tiang marah tiang, tersepit pintu marah pintu tu. Kan? Bukannya senang. Kan? Apatah lagi berhadapan dengan sesama manusia yang mana kelakuan manusia tersebut tak setuju dengan hati kita. Lagilah susah. Kan? Jadi tapi apabila kita nampak akan perkara tersebut datangnya daripada Allah, nescaya kita akan menanganinya dengan cekal, dengan senyum. Dengan kita nampak ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi tengoklah marah jadi macam mana.
Tapi kalau dah kena marah tu, memang kita salah, kita kena marah. Jangan kita cakap, oh ini memang daripada Allah. Lepas tu kita senyum dengan marah tersebut. Tengoklah. Kalau dah memang kita salah, kan kita akurlah. Dan kita merasalah, ya Allah, ni Allah marah pada aku. Sebab tu bila kita dimarahi, kita lihatlah apakah kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Jangan tengok orang tu. Tengok apakah kesalahan yang kita buat. Walaupun kita cek, aku tak ada buat salah dengan dia pun, kenapa dia nak marah aku? Kau tak buat salah dengan dia, tapi dengan Allah buat salah tak? Periksa balik, tengok, oh aku dulu buat salah dengan Allah. Aku melengahkan perintah dia ke? Dulu orang minta sedekah, aku buat bodoh saja. Kadang-kadang kita tak nampak Allah bukannya segera untuk balas kepada umat ini. Nak bagi tunjukkan Allah Ta'ala punya kasihnya pada kita. Allah tak balas kita itu jam juga. Kalau kita buat buruk, Allah tak balas jam tu juga. Kadang-kadang lama sikit, biar kita berfikir panjang sikit. Lepas tu baru Allah balas. Allah datangkan. Alhamdulillah lah, kalau Allah datangkan, kita nampak perkara marah tu, kita nampak kesalahan kita. Alhamdulillah. Tapi yang masalahnya apabila kita dimarah, kita nampak salah orang lain. Ini yang masalah. Jadi kena jagalah. Apa-apa pun kita kena bijak. Kena bijak. Kemudian dan yang menahan mereka itu akan marah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang kelakuan yang sangat baik, iaitu menahan marah itu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadhuma ghaizan walau syaa'a ay yumdiyahu amdahu mala'allahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imanan. Rawahu Abu Dawud. Artinya, barang siapa man kazuma, barang siapa menahan ghaizan, menahan ia akan marah. Ghaizan tu marah. Walau syaa ayyum diyahu amdahu, dan jika menghendaki ia meluluskannya, dia mampu nak lawan marah itu, nescaya kuasa ia atas meluluskannya. Nya marah itu. Sebenarnya boleh ada kuasa, dia boleh marah. Nescaya memenuhkan Allah Subhanahu wa taala akan hatinya pada hari kiamat daripada sentosa dan daripada iman, dan pada satu riwayat daripada redha. Wallahu a'lam. Jadi Nabi SAW mengatakan, siapa yang ada sifat dia menahan marah ini, besok pada hari kiamat, padahal dia boleh marah tu mampu dia nak balas marah tersebut. Memang ada marah tu, dia nampak perkara tu, mana memang perkara jelas, memang patut orang tersebut patut dimarahi. Kalau tengok perkara memang patut dimarahi, tapi dia tahan marah tu. Dia tahan marah itu, dia tak marah. Maka apa akan terjadi pada dia? Maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada orang yang menahan marah tadi, Allah akan kurniakan besok di akhirat kelak, di mana orang hidup dalam keadaan hiruk pikuk. Di mahsyar besok, Allah Subhanahu wa taala bagikan hati dia sentosa, aman, tenang. Orang semua sibuk-sibuk, risau akan amalannya. Besok di akhirat dia menjadi tenang. Menjadi tenang dan menjadikan asbab Allah Ta'ala redha pada dia. Allah Ta'ala suka pula pada dia. Seperti mana yang terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada hari besok manusia dihimpunkan, maka Allah SWT tanya, siapa, manakah raja-raja? Di dunia dulu Allah tanya kan, manakah raja-raja? Allah murka pada ketika akhirat. Sangat Allah Ta'ala tunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala di akhirat besok. Untuk meredakan kemarahan Allah, maka Allah Ta'ala telah tunjukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang pertama sekali, siapa yang nak hisap, tunjuk Sayyidina Abu Bakar. Maka reda kemurkaan
Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sayang buaka orang yang macam mana? Orang yang kuat menahan marah. Orang yang kuat menahan marah. Apa saja ujian. Sebab apa? Sifat Nabi itu telah meresap ke dalam jiwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal Nabi boleh je Nabi letakkan Nabi dahulu. Lagi Allah Taala redha kemarahan Allah, tapi nak tunjukkan situ letakkan Sayyidina Abu Bakar, nak bagi tahu tahap Sayyidina Abu Bakar, kedudukan Sayyidina Abu Bakar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sifat Sayyidina Abu Bakar? Orang yang paling sabar dalam apa je situasi, sehingga dihabiskan segala hartanya untuk Allah dan Rasul. Orang yang macam gini. Allah dah tunjukkan contoh dia. Ada salah satu contoh. Jadi kalau kita dapat tahan marah dan istiqamah, bukan dia hari ni je. Hari ni dapat tahan marah, cantik, good. Besok tak dapat tahan. Marah balik. Tak sama. Dia kena stable kan, istiqamah. Dia kena istiqamah, kena tahan marah. Kena berlatih lah. Kena buat perkara lagi dan lagi, sehinggalah dah sebati dalam kehidupan dia. Tahan marah tu dah jadi satu kelakuan dia. Dah sampai pada tempat dia memang dia tak marah. Orang buat apa kat dia pun senyum je. Orang yang macam ini. Kita nak usahakan perkara tersebut macam gitulah. Jadi tak rasa ada marah. Bukannya senang, perlu susah payah, mujahadah. Sebab tu nak lawan nafsu. Nafsu tu perlu dilawan. Tu dia. Siapa yang dapat menahan marah, itu dia. Besok di akhirat, di yaumul qiyamah, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dalam hati dia sifat sentosa dan daripada iman. Allah Taala akan bagi dia iman, dia dah yakin dah. Keyakinan dia tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu lagi riwayat mengatakan ridha. Maka dia akan diberikan mana Allah Taala redha kepada dia. Allah tengok dia, Allah redha. Allah redha, setujulah dengan dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala calon-calonlah dia untuk masuk di bawah keredaan Allah, iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Itu yang paling besar. Yang paling besar sekali sebenarnya kita nak tuntut adalah keredaan Allah. Bukan apa pun kita nak buat amal apa semua ni, semata-mata supaya Allah redha pada kita. Allah setuju dengan kita. Tak setuju tu yang takut tu. Sebab tu Allah Ta'ala kemukakan apakah barang-barang yang Allah tak setuju, Allah ceritakan pada kita, supaya kita jangan buat perkara yang Allah tak setuju tu. Jadi segala larangan-larangan Allah itulah perkara yang Allah Ta'ala tak setuju. Jadi perkara-perkara tersebut hendaklah kita jauhkan. Itu dia. Wallahualam. Habis bab marah ni. Masuk pada bab yang keempat, pada menyatakan dengki. Dengki ni dengki ni satu sifat kecelaan lagi, sifat mazmumah. Hasad, dengki ni hasad lah. Sebab itulah kita nak salah satu nak jauhkan kita daripada sifat dengki ni, kita kena banyak hari-hari kita amalkan surah Al-Falaq tu, baca suratul Falaq, insya-Allah. Sebab tu dalam ada zikir pagi petang disusun. Zikir pagi petang tu membaca 3 kul tu 3 kali, setiap pagi dan setiap petang. Salah satu kelebihan daripada surah Falaq tu, kita nak bebas daripada sifat dengki tu. Dengki tu dah sifat yang buruk. Penat kita buat amal, habis amal kita dimakan oleh keburukan tersebut. Sebab tu kita kena jaga. Baik, kita tengok apa tu dengki. Bermula dengki itu, Syekh nak menerangkan tentang apakah definisi dengki. Bermula dengki itu iaitu mencita-cita akan hilang nikmah. Mencita-cita akan hilang nikmah
daripada orang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Ni dari segi definisi bahasa dengki itu apa? Dengki itu cita-cita nak hilangkan nikmat. Cita-cita hilangkan nikmat daripada orang lain. Tak kiralah nikmat itu sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Tak kisah. Atau nikmat agama. Dia nak tengok orang tu pastikan, dia nak pastikan saudara dia tu hilang. Kalau nikmat dunia pula, contohnya kekayaan. Dalam hati dia berhasrat supaya mudah-mudahan biarlah saudara dia yang kaya tu hartanya hilang dengan serta-merta. Itu sifat dengki. Itu salah satu sifat dengki. Maknanya dia tengok orang lain, dia cemburu, dia tengok bagus betul kalau hilang. Tengok pula hilang. Tengok pula hilang. Hilang pula. Baguslah tu. Setuju. Setuju dengan itu bahaya tu. Setuju dengan nikmat hilang orang lain tu pun satu perkara gitu. Tu masuk juga dalam dengki. Dia dah terpendam lama kan. Bagus dia miskin. Padan muka. Dulu berlagak kaya kan. Sekarang miskin. Padan muka. Padahal dia dengki tu. Padahal kita tak tahu apakah hikmah yang Allah Ta'ala jadikan dia miskin. Kita tak tahu. Entah dia jadi miskin sebab diinfakkan segala seluruh harta dia, seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedang Abu Bakar As-Siddiq bukan orang miskin, dia orang kaya, tapi dalam hati dia dah tak ada hubud dunia lagi. Dia infakkan seluruh harta dia untuk Allah dan Rasul. Kan? Macam kita ni, biar dia jatuh tak apa. Maknanya, sekarang aku lebih daripada dia. Itu masalah tu. Nak memiliki sifat iblis supaya merasakan dia ni lebih kelebihan dia daripada seorang tu. Kan? Sebab salah satu iblis dikeluarkan daripada syurga pun dengan sebab itulah. Dengan sifat dia rasakan diri dia lebih. Ana khairu minhu. Allah kata, kenapa kamu tak dapat sujud kepada aku? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Dengan sifat yang lebih baik daripada dia tu tadilah Allah Ta'ala keluarkan dia daripada syurga Allah Ta'ala, daripada keredaan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kena jaga. Sebab tu kita kena jaga. Itu definisi dengki. Belum cerita pasal hukum lagi. Tu cerita pasal apakah itu dengki. Itu makna dengki, iaitu mencita-cita, tamanni, mencita-cita akan hilang nikmat daripada orang lain, sama ada nikmat dunia atau nikmat agama, atau mencita-cita akan turun bala atasnya. Itu dengki. Ini bagus kalau dia ni hilang barang dia bagus. Itu balak Jadi kalau kena langgar kan bagus. Itu dalam hati tu ada. Ni biar Allah Ta'ala patahkan kaki dia. Ni dengki ya. Jadi dengki ni kena buang. Ni salah satu dengki ya. Nak tunjukkan dengki tu apa. Tu dia. Iaitu mencita-citakan akan turun balak ke atasnya orang lain tu. Bukan diri dia. Orang lain. Kalau turun balak atas diri tak apalah kan. Ni turun balak atas diri orang lain. Itu dia dengki. Dan iaitu ni Syekh ni nak ceritakan pula tentang hukum, dan iaitu hukumnya haram lagi dosa besar. Siapa yang ada sifat dengki ni, maka dia adalah perbuatan yang haram. Haram bukan haram saja, bahkan dosa besar. Dengki ni salah satu dosa besar. Sebab dosa besar ni banyak, bukan hanya ada beberapa je, banyak dosa-dosa besar. Kita ingat dosa besar tu berjudi, zina, minum arak, itu dosa besar kan. Banyak lagi dosa-dosa besar yang disebutkan dalam kitab-kitab. Bukan berpada hanya pada satu dua tu je. Padahal banyak. Mempermain-mainkan hukum Allah pun menjadi salah satu dosa besar. Jadi bahayalah kan. Jadi jangan kita amalkan.
Bahkan ni dia panggil idrak intiqal, nak bagi tahu punya nak ada tekanan situ, bahkan adalah ia satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Ni kanser tahap 4 mungkin. Ni kanser hati tahap 4 punya. Dengki ni memang dah masuk kanser sebenarnya. Tak tahu boleh ubat ke tak boleh ubat. Tengoklah itu kena banyak. Tapi sebab Allah Taala bagi tahu setiap penyakit itu ada ubat. Kullu dawa da'in kan. Setiap penyakit itu ada ubatnya. Setiap penyakit ada ubat dia. Jadi penyakit dengki ni kanser tahap 4 pun ada ubat dia. Nak bagi cerita tu ada ubatnya. Jadi kena usahakanlah dapatkanlah ubat dia. Jadi nak bagi tahu nak diagnos bahawa siapa yang ada sakit ni, siapa yang ada sifat ni, dia memiliki sakit hati yang tahap tinggi punya, tahap 4 lah. Ni stage 4 ni. Stage 4. Sebab dengan sifat dengki ni lah bahaya sekali. Dia dah memiliki betul sifat iblis. Sifat iblis, dengki. Dia sangat dengki dengan anak Adam. Biar anak Adam tu terjerumus sama-sama dengan dia masuk neraka, dia suka. Ni dengki. Jadi kita kena jaga. Sabda Nabi SAW nak bagi tahu punya bahayanya penyakit ni, kanser tahap 4. Nak bagi tahu bahayanya penyakit dengki ini, maka Nabi SAW menyatakan al-hasadu ya'kulul hasadati kama ya'kulun narul hataba. Maka artinya sabda Nabi SAW yang artinya dengki itu al-hasadu, dengki itu memakan ia akan segala kebajikan. Kebajikan yang dimaksud adalah pahala, bukan makan kebajikan itu semata-mata. Kalau memakan kebajikan itu semata-mata, maka dia kena qada balik amalan dia tu. Dia kena buat qada balik amalan-amalan dia yang lama-lama. Jadi masukkan kebajikan dia lah pahala. Kalau cakap segala kebajikan, maka habislah semayang kena qada, habislah puasa kena ganti. Tapi yang dimaksudkan kebajikan di sini adalah pahala amal kebaikan yang kita buat. Jadi dia kata, Nabi SAW mengatakan dengki itu akan memakan ia akan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu api. Nampak macam mana nak kita bakar masak gulai kawah kan. Kenduri kendara kita buat masak gulai kawah. Siapa yang pernah gulai kawah dia tahulah kan. Kemudian kita hidupkan api. Hidupkan api, mula-mula elok, batang tu cantik. Apabila terbakar makin lama makin pendek. Makin lama kita sorongkan dia. Makin lama kita sorongkan dia. Makin lama kita sorongkan dia, dah habis, tambah pula yang baru. Sorong lagi, habis. Dimakan oleh api. Begitulah sebenarnya sejauh mana sifat dengki ada dalam diri seseorang itu, sejauh itulah kebaikan demi kebaikan akan hilang dalam diri dia. Pahala dia tu, pahala kebaikan dia yang dia buat semakin lama semakin hilang. Sehinggalah kalau tak ada kebaikan dah, habis semua dah ditelan oleh sifat dengki dia, apa yang berlaku bagi keburukan orang yang dia dengki tu akan menimpa diri dia pula. Itu yang bahaya dengki tu. Itu yang bahaya sifat dengki. Itu yang kena jaga. Kemudian dia kata apa lagi? Dikehendaki dengan memakan di sini iaitu membinasakan. Mana binasalah pahala dia. Binasalah dia punya kebaikan-kebaikan yang dia buat. Kemudian dan sabda ia Nabi SAW, wallahu a'lam. Cukuplah tu. Kamu kata la tahasadu wa la taqata'u
ولا تباغضوا والله أعلم. Tiba situ. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan tak ada? Fiqh ni biasa banyak soalan. Bab ni insya-Allah lah tak ada lah kan. Cuma faham tentang marah ada apa kan. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.